Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Minta sesiapa yang ada boleh beritahu dekat bahagian chat. Boleh dengar? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Lim Chi Chin. Baik, hari ini saya akan habiskan awal pukul 11 sampai pukul 11.30. Sebab pukul 11.30 saya ada kerja sikit. Baik, so untuk hari ini kita akan mula dengan satu permainan game ni. Nama dia ialah game Maze. Maze. Kalau tak salah sebutan ni ialah Maze. Baik, macam mana game ni? Game ni dia macam ni lah. Kita tekan ni. Bila kita tekan play, so scratch tu akan berada, sprite tu akan berada di sini. So kita boleh gerakkan dia. Macam mana dia kalau kena dekat line hitam, dia tak boleh tembus. Dia akan ikut ni. Macam ni kan. So macam mana kita nak buat? So ini adalah dia punya blocks. Blocks dia hanya ada satu sahaja, iaitu pada sprite kucing ni sahaja. So saya besarkan dia punya block ni. So nanti murid-murid boleh gunakanlah blocks dia punya blocks ni. Seperti mana yang saya telah terangkan beberapa kelas yang lepas, fungsi untuk yang blocks when green flag click ni dan go to X dengan Y ni, bila kita tekan benda hijau, so sprite yang satu ni, yang kucing ini, dia akan berada pada kedudukan negatif 8X dia dan Y negatif 160. Baik, macam mana nak tahu bahawa sprite itu, kucing itu punya kedudukan X dengan Y? So jawapannya ialah kita letak dulu kucing tu berada di mana. Kita nak bila kita play game, dia berada di sini. So maknanya dekat sini ialah bila kucing ini diletakkan di sini, so bacaan dia ialah negatif. Boleh tengok kat sini. Kat sini tengok dekat sini. X dia berapa dan Y dia berapa. Okey Contoh saya letakkan mouse saya dekat kucing ni. So bacaan dia ialah negatif 9. X negatif 9 dan Y dia ialah negatif 157. So kita tulis kat sini berapa? Negatif 8 dengan 160. Kejap. Okay, baik. Sebelum tu saya buat yang baru. Saya buat yang baru. Save sekejap. Saya save Maze 1. Ni Maze 1. Siap punya. So untuk kali ni hanya ada dua sprite saja, iaitu sprite kucing dengan sprite bell, iaitu launching. Baik. Saya terangkan secara ringkas, bila buka pada sprite 2.0 akan ada stage backdrop. Ni dia backdrop putih, nak tukar boleh klik dekat sini. Ataupun kalau tak nak boleh guna yang putih ni. Kalau kita tekan pada choose backdrop from library, dia akan pergi kepada library backdrop sprite. Ni dia boleh pilihlah mana-mana backdrop yang kita nak bersesuaian dengan game yang kita nak buat tu. Kalau game kita berkenaan dengan game hantu, mestilah backdrop dia dalam keadaan gelap dan menyeramkan. Kalau berkaitan dengan permainan bola sepak, mestilah backdrop dia adalah di padang bola sepak. Okey, baik. So untuk yang sprite ni, kita hanya perlukan backdrop dia adalah maze. Okey, maze. Macam mana nak dapatkan maze tu? Kita boleh dapatkan maze tu dekat internet. Itu dengan kita type ni mazegenerator.net. Saya besarkan dia. So nanti boleh tengok balik dekat YouTube ni, saya rakam kelas ni. Sekejap Okay, sekejap. Ni dia punya laman web dia ialah mazegenerator.net. Boleh type dekat internet, nanti dia akan keluar lah. Okey, baik. Bila dah type, dia akan keluar macam ni.
So buat macam ni dan kemudian download. Download dia dalam bentuk PNG. Apa beza PNG dengan JPEG? PNG ni dia tak ada backdrop. Dia tak ada macam, kalau macam ni kan, dia punya yang lorong ni tak ada warna-warna, tak ada backdrop macam cerita. Kalau JPEG dia ada gambar belakang dia. Nanti murid-murid akan tahulah. So klik download. Okay. Kemudian generate dulu, dah generate baru klik pada ni kepada PNG dan download. Bila download dia akan download di folder download. Baik, lepas tu apa perlu kita buat ialah kita pergi balik dekat kita punya Scratch ni. So kita boleh letakkan mesh tu dekat backdrop ataupun kita boleh letakkan dekat bahagian sprite. Boleh antara dua. Boleh jadikan mesh tu sebagai backdrop ataupun boleh jadikan mesh tu sebagai new sprite. Tak kisah mana-mana pun. So mungkin saya gunakan sebagai backdrop. So letaknya di mana tadi? Di folder download. Ni dia. Saya double klik. Dia akan berada di sini. So macam mana kita nak jadikan dia center? Jawapannya ialah kita jadikan dia convert to vector dulu. Lepas tu klik yang ni dan jadi kita tarik. Dia akan besar sikit. Tarik lagi sampai dia penuh. Okey, tunggu sekejap Okey, kita buat lagi sampai dia kalau jangan tak boleh juga, so kita boleh jadikan dia dekat ni, dekat centerkan dia dengan tarik dia lah. Okey, sekejap saya punya surface ni dia kena ni. Jadikan dia tengah-tengah yang lepaskan. Okey, baik. Lepas tu apa yang kita buat ialah kita kena dalam ni kita kena bagi arahan dekat kucing sahaja. Kita bagi arahan dekat kucing sahaja. So untuk yang backdrop ni tak ada arahan, untuk yang bell tu pun tak ada arahan. So mula-mula kita kena kecilkan dulu kucing ni. Tekan bahagian atas ni dan kita kecilkan dia. Kecil sekecil-kecilnya sampailah. Okey. Dia letakkan dia dekat sini. Nampak macam besar, kita kena kecilkan lagi sikit. Okey. Baik, sekarang ni kan kita dah kecilkan yang sprite ni. Okey, nak gerakkan dia. So kita kena bagi dia arahan. Klik pada sprite kucing ni, kemudian klik pada bahagian script. Lepas itu kita bagi dia arahan. Arahan seperti mana yang saya telah terangkan, kena guna events ni, when bendera hijau ni diklik. So kita nak kucing ni mesti berada di tempat ini. So apakah bacaan dia? Bacaan dia di sini ialah X dia -2 dan Y dia ialah -163. So kita letak dekat motion, letak ni. Ni -2 dan ini -163. Okey, cuba kita letak benda, klikkan dia. So dia berada di sini. Mana bila setiap kali kita play game, kucing ini akan berada di situ. Ini dia punya block je lah. Kemudian arahan seterusnya ialah arahan selama-lamanya, forever. Dia akan buat benda ni, arahan ini selama-lamanya. Apakah arahan dia ialah kita nak apabila kita tekan button ke kanan, dekat keyboard tu kan ada arrow ke kanan, arrow ke kiri, arrow ke atas, arrow ke bawah. So apa yang perlu dia buat ialah sekiranya if key right ni key ni tak sini, key left arrow arrow ke kiri
dekat keyboard tu ditekan, so apa yang akan berlaku ialah kita nak dia akan bergerak ke kiri. So bergerak ke kiri. Saya dah beritahu kan, kalau macam ke atas adalah Y, ke bawah adalah Y juga, ke kanan adalah X, ke kiri pun adalah X. So kita nak letakkan daripada X, change X by negatif 4. So ke kiri ni dia adalah negatif, ke kanan dia adalah ke bukan negatif lah. Saya ulang sekali lagi, Y atas dengan Y bawah. So Y bawah ni dia negatif, so Y atas ni dia positif, dia bukan negatif. Untuk X ke kanan dia positif, X ke kiri dia adalah negatif. So kita letak sini lah, change X ni by negatif 4. Kenapa kita kena guna negatif 4? Sebab negatif 4 ni dia punya kelajuan dia. Kelajuan dia. So change X by ni, jadikan dia ialah negatif 4. Sebab dia ke kiri. Kemudian kita nak dia next costume. Next costume ni apa? Pada sprite ni dia ada dua kostum. Pertama kostum dia begini. Untuk yang kostum kedua dia macam bergerak gitu. Okey. So kita nak dia macam nampak macam berjalan. So pada kostum ialah next costume. Dan kemudian sekiranya dia menyentuh pada garisan hitam, so apa yang perlu akan buat, dia mesti macam tak boleh nak tembus. Dia akan mantul lah cerita. So kena guna blocks if. If touching color hitam, sekiranya dia menyentuh color ni, touching color. Macam mana nak dapatkan color hitam? Kita tekan dulu dekat color ni, kemudian pergi dekat mana-mana garisan hitam, tekan dia. So dia akan bertukar kepada warna yang sama. Okey, baik. Bila dah touching color hitam, so dia akan bertukar change X by 4. Ni. Dia akan bertukar pada change X by 4. So maknanya dia tak boleh nak ni lah. Dia akan daripada negatif tu kepada positif. Dia akan dia tak boleh teruskan. Bila temu garisan hitam dia tak boleh nak teruskan. Tak boleh nak teruskan. Macam tu lah. Okay, baik. So bila macam ni kita akan guna blok yang sama. Macam mana kita nak duplikatekan dia? Kita right click and duplicate. Letak dekat bahagian bawah ni. So yang ini daripada left kepada right. Right arrow. Pada right arrow ni, change X ni tertukar kepada 4. Sebab ke kanan itu adalah positif, ke kiri itu dia negatif. Dan yang ini dia mesti negatif 4. Negatif 4. Okey, baik. So arrow ke kanan kiri dah ada. Cuba kita test. Kita tekan ke kiri, boleh. Ke kanan, boleh. Nampak? Dia tak boleh nak lalu sebab dia bertemu dengan garisan warna hitam. Tapi dia tak boleh nak ke atas ke bawah. Sebab apa? Kita belum bagi lagi arahan untuk arrow ke atas dan ke bawah. So kita menggunakan blok yang sama tapi ada sikit perbezaan. Iaitu apa dia? Daripada X tukar kepada Y. Y tadi ke atas, positif ke atas, positif ke bawah adalah negatif Y. So kita guna blok yang sama ni, ada yang kita kena tukar. Letak dekat bawah ni. Okey. So yang ni kita kena tekan keep right, kita letak up dulu, up arrow. So yang inilah kita kena tukar ni. Ni change, jap. Kita nak tukar yang ni tukar kepada change Y. Y. Ni hao masih kacang lah. Y ni. Oh, jap, saya matikan dulu bunyi mute dia ni. Okey. Okey, baik. Jangan buka mikrofon So, yang ni key up arrow ni bila tekan ke atas, so change Y ni by 4. Saya dekat tadi yang Y ke atas, Y dia adalah positif. So, 4. Sudah kena kostum warna yang sama
Dan ini kena tukar kepada Y. Change Y. So bila dia atas positif, bawah mesti negatif 4. Baik, kemudian kita kena guna blok yang sama ni, duplicate je, letak bawah ni. Yang ini dia up arrow ni tukar kepada down arrow. So yang down arrow ni dekat bila down, bawah negatif. So negatif 4, bawah positif 4. Gitu, 4 gitu. Okey, baik. So bila kita tekan, try. Ke kiri boleh, ke atas boleh, kiri boleh, ke kanan pun boleh. Nampak? Okey, baik. Bila kita matikan dia, hidupkan balik, dia akan kembali ke posisi yang kita tetapkan, iaitu posisi negatif 2x dengan y negatif 163. Okey, baik. Selepas itu, kita nak bila kita kena tambah satu sprite, iaitu sprite dia punya sasaran dia ialah, di sini saya nak letak dia bell. Okey, so bell ni kita kena kecilkan dia. Kecilkan dia sekecil-kecilnya. Okey, kita kecilkan lagi. Okey, lepas tu kan ni kita letak kat sini. Ni dia punya ending dia. Nak cerita. Okey, baik. So yang ending ni dia tak perlu buat apa-apa. Tak perlu bagi dia arahan. Sebab apa? Kita akan bagi arahan kat sini. Apa arahan dia? Kita tambah lagi button if. If kat mana? If dekat bawah ni. If juga touching. Sekiranya kucing itu berjaya menyentuh bell. Ni bell ni. Okey. Apa dia akan cakap? Sama ada nak play sound ke? Okey, boleh letak sound. Play sound until done. Okey, macam mana nak dapatkan sound? Dekat sini. Kemudian tekan pada ni, music, play pada clapping. Klik OK. So pada yang ni, kita letakkan dia suara play sound clapping. Okey, kita cuba. Okey, naik atas. Sampai jumpa. Okey, kejap agak rumit sikit dia punya. Dia punya ni agak rumit sikit. Semoga berjaya. Okey, rasanya ni. Jadi ke ni? Sudah jadi. Oh, jadi. Okey, cara nak masukkan timer boleh rujuk pada video semalam. Semalam saya ada letak video. Saya dah rakam kan? Boleh tengok macam mana nak letakkan timer kat situ. Timer. Timer maknanya untuk sekali main berapa masa dapat diperlukan sehingga berjaya ke. Okey, baik murid-murid. Untuk timer tu hari ni tak boleh lama. Sebab saya ada kerja, ada temu janji pukul 11.30. Jadi murid-murid yang ini dia rakam, boleh lihat dekat rakaman tu. Saya akan post dekat Facebook saya, rakaman YouTube tu. Boleh guna arrow ni. Ada beberapa, hari ni punya pelajaran ialah buat maze. Apabila dia bertemu dengan garisan hitam, dia tak boleh nak teruskan, dia akan macam ni. So maknanya kelas kita ni setiap hari dia berbeza blocks yang kita belajar. So boleh tengok balik dekat saya punya Facebook, saya akan post saya punya YouTube untuk rakaman ni. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.